أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا
ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ni. Jadi alhamdulillah kita besarnya kita istiqamah dan kita apabila kita selesai sesuatu, Allah Subhanahu wa taala firman fa idza faraghta fansab, apabila kau selesai daripada sesuatu, bila kita sudah buat satu fansab, maka kita buat hal lain juga. Jadi alhamdulillah, walaupun saya kita dalam safi, tapi kita ambil peluang juga untuk kita berkongsi ilmu dengan kaum muslimin muslimat yang ada ikut dalam rekan kita pagi-pagi. Saya ambil peluang ni dan supaya jadi amal ni amal istiqamah. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal? Manakah amal lebih afdal? Qala Nabi kata adwamuha wa in qalla. Adwamuha, hak yang kekal, hak yang tetap, hak yang tak berubah-ubah. Nah, bila kita buat sesuatu maka istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami janganlah Kau menyelewengkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas daripada Engkau telah hidayat dapat buat kebaikan. Wa hab lana min ladunka rahmah, Kau berilah kepada kami rahmah, innaka antal wahhab, Engkau Maha Pemberi ya Allah. Jadi alhamdulillah, pagi-pagi supaya semualah, iaitu kita ambil peluang untuk bersama Al-Quran. Biarkan Quran dah jadi amal setiap hari kita dapat amalkan kandungan Quran, dan kita dapat amalkan baca Quran, dan kita dapat amalkan buat amal apa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak buat amal, nak itu Tuhan siaplah kepada kita, Tuhan nyanyi, Tuhan rahmat kepada kita. Sebab tu Tuhan wafa'alul khaira la'allakum tuflihun, buatlah benda baik la'allakum tuflihun, supaya kamu saat itu tuflihun, kamu beruntung dan berjaya. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasykurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hendaklah kamu syukur pada Allah jika betul-betul kamu orang sembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan buat kita, Tuhan ciptakan kita tugasnya, iaitu untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin manusia, Tuhan kata mereka, supaya mereka sembah pada aku. Sebab itulah ambil peluang untuk buat kebaikan. InsyaAllah kita main tengok tafsir
Nah, Allah Subhanahu wa taala firman, haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqq. Nah, haqiqun ala alla aqula ala Allah, telah tentu di atas aku bahawa aku tak akan berkata ke atas Allah illa al-haqq, melainkan perkara yang benar. Ini tugas-tugas, panggil sifat-sifat Nabi ni sidik. Kalau kita ngaji sifat 20 dah sebut sifat-sifat Nabi itu, iaitu ada 4 hak asas. Sebenarnya sifat Nabi sifat hak yang berhubung dengan masalah Nabi risalah jadi rasul, dan sifat-sifat yang berhubung dengan masalah kepercayaan dah berhubung oleh 4 ni, iaitu sidik. Nabi ni kena sidik. Sebab tu kita tengok Nabi tak akan perkatakan melainkan benda yang benar. Nabi Musa alaihissalam, Tuhan hikayat sebut Nabi Musa berkata haqiqun ala alla aqula, telah tetap dan telah benar bahawa aku tak perkatakan di atas Allah, maknanya tak kecek di atas nama Tuhan illa al-haq, melainkan hak yang benar, hak yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum, aku telah datang kepada kamu dengan kenyataan mukjizat min rabbikum, fa arsil ma'iya bani Israil, maka hendaklah utus serta aku kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Berkata Firaun kepada Musa, in kunta ataita, tu makna in kunta ji'ta bi ayah, kalau kau nak bawa satu ayat sebagaimana kau nak suka saat ini, fa'ti biha, maka datangkanlah dengannya in kunta minas sadiqin, jika adalah engkau daripada orang-orang yang benar. Jadi gini, kita nak ayatnya sini ni mukjizat. Apa dia mukjizat? Mukjizat ni perkara yang mencarikan adat yang berlaku atas Nabi, atau yang berlaku pada Nabi lah, atau Rasul, yang berlaku pada Nabi setelah dicabarkan oleh orang kafir lah. Maknanya benda-benda yang mencarikan adat, benda hak tak berlaku ya dalam ilmu tauhid ni. Kita nak ayatnya perkara ni benda-benda logik orang panggil. Satunya dalam Islam, dalam ilmu ni, ilmu hak taito orang panggil, hak tetap jelas, hak tak boleh berubah orang panggil. Dia ada benda wajib, dia ada cara mikir dalam Islam. Pertamanya al-wujub orang panggil. Al-wujub ni kita maksud ni hak ni sakut paut dengan hukum akal. Ya, ada hukum ni 3. Pertama hukum akal, yang keduanya iaitu hukum syarak, yang ketiga hukum adat. Dan ingat sini lah. Dan pertamanya hukum akal. Hukum akal ni, kita nak kecek masalah mukjizat sikit. Hukum akal ni iaitu hukum yang telah diputuskan oleh akal. Maknanya akal manusia ni buat sebanyak mana kajian pun tak lepas daripada 3 perkara, benda-benda ada di atas dunia ni. Pertama apa panggil wajib, al-wujub, iaitu wajib. Yang 2 mustahil, yang 3nya harus. Benda wajib makna wajib pada akal, mustahil pada akal, dan harus pada akal. Kalau kita dan ada orang panggil benda hak jadi wajib, tapi wajib pada syarak.
wajib pada syarak. Hukum syarak ni ya tak ada bagi ikut mustahil kot ndak, ya ada wajib pada syarak, sunat pada syarak, haram pada syarak, makruh pada syarak, haruh pada syarak, tu hukum syarak. Nah, dan ada hukum adat. Hukum adat ni iaitu wajib pada adat, mustahil pada adat, dan harus pada adat. Hukum akal ni, kalau kita nak kiranya benda wajib pada akal. Supaya dengan matematik atau kanisan, satu campur satu jadi dua, maka itu yang panggil benda wajib. Wajib lagu mana? Tak ada. Satu campur satu jadi tiga. Karena ya itu mati dah. Alah mana pun satu-satu jadi dua. 10 jadi 20. Kulli lebih besar daripada juz'i. Mana benda hak semua lebih banyak pada benda juz'u. Semua saat itu orang panggil hukum akal. Hukum akal. Ada benda wajib pada akal. Ada benda mustahil pada akal. Mustahil pada akal ni supaya atas saya. Contohnya saya duduk sini, duduk di hotel. Lepas ada tu pula saya duduk di rumah hati. Tubuh saya ni duduk sini hati, duduk rumah saya hati. Maka ini mustahil. Ini mustahil. Saya duduk di dua tempat di masa yang sama, maka ini benda mustahil. Benda yang harus, hari ini saya duduk sini. Esok saya duduk rumah saya. Lusa saya pergi lain pula. Benda tu benda harus. Benda harus pada akal. Bila kita kecek benda harus pada akal semua, yang jadi pelik lah. Yang berhukum wajib pada akal. Tak ada payah ke apa kali. Bukan kata benda payah. Benda tak itu lah. Benda hak mati. Orang panggil wajib. Hak akal menghukum ke wajib. Satu campur satu jadi dua. Tak itu lah. Benda tetap tu. Sebab tu ulama ni bila dia takrifkan benda wajib, pertamanya ada ulama takrif ma la yaqbalul intifa'. Ma la yaqbalul intifa'. Bagi hak tak terima ternafi, tak terima particip. Makna benda hak tetap lah. Dan ada takrif ulama sebut lagi ma yuhilul aqlu adamah. Bagi hak yang menghukum oleh akal mustahil tak ada. Atau mustahil naf tolak particip. Mana benda tu benda tetap. Satu campur satu di dua. Yang dua mustahil. Mustahil ni ma yuhilul aqlu wujudah, iaitu bagi yang akan menghukumkan mustahil ada. Benda tu tak ada. Tak akan ada. Supaya dengan syarikul bari ni Tuhan so lagi. Hak sekutu dengan Tuhan. Maka benda ni mustahil. Benda tak akan berlaku. Dua campur dua jadi lima. Maka itu mustahil. Tak boleh jadi. Yang tiganya bagi benda harus. Benda harus. Benda mungkin. Ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuh. Bagi hak sah pada akal, boleh ada, boleh tak ada. Maka hak tu orang panggil benda harus. Benda harus. Yang keduanya, orang panggil hukum adat. Hukum adat ni ada wajib adat. Wajib pada adat. Wajib pada adat ni makna kata pada adatnya wajib kena jadi lagu tu. Misal kita atas sepuangnya makan nasi kenyai, maka itu hukum adat. Adatnya iaitu dan makan nasi kenyai, maka itu bagi hukum adat. Adatnya biasa kok. Kalau kita hirih dengan pisau kok luka lah. Kalau kita bakar kok maka hangus lah. Maka itu panggil hukum wajib pada adat. Kalau bedil masuk, itu orang panggil wajib pada adat. Tak ada mustahil pada adat. Mustahil pada adat ni, misalnya, iaitu
pohon dia nah buah tu buahnya buah kelapa, maka itu orang panggil mustahil. Dokang ngi buah tu buah dia, maka itu panggil mustahil pada adat. Nah, semua tu benda mustahil. Yang tiganya orang panggil benda harus pada adat. Harus pada adat ni benda hak boleh jadi. Nah, benda hak boleh berlaku dua-dua lah. Berlaku pun boleh, tak boleh berlaku pun boleh. Maka kena ingat kata gini, pak peruan benda hak sah-sah di dunia ni. Benda di atas dunia ni orang panggil benda mumkinat. Al-mumkinat atau orang panggil benda harus. Bila sebut tu benda harus, makna benda hak harus ada, benda harus tak ada. Benda harus berlaku dan benda harus tak berlaku. Orang panggil benda harus, benda boleh jadi, boleh berlaku. Maka harus pada akal ni makna kata dalam hukum akalnya boleh jadi, tak ada mustahil pun, tak ada kau perkara. Misal kalaulah mukjizat Nabi Musa alaihissalam tungkat dia jadi ular misalnya, maka itu mukjizat. Tungkat berubah di ular ni mustahil pada adat, tapi tak mustahil pada akal. Akal boleh jadi belaka. Pada hukum akal ni benda tak ada kau perkara ni, tak ada lekat apa. Sebab tu hak ni hukum akal dengan hukum adat. Sebab tu orang Islam ni misal tu kita ni ada orang saat ni tu berdeh tak asuk misal. Berdeh tak asuk, maka kita tak ada masalah perkara ni. Bukan kata ia tu menunjuk kata ia gitu gini dak ni. Kalau kira di segitu semua. Kerana apa? Kerana hukum akal tak ada masalah perkara. Di segi akal boleh berdeh tak masuk. Hukum akal pohonnya tu buah dia, tak ada apa, tak mustahil apa. Pada akal, pada adat dak lah. Orang panggil hukum akal. Sebab tu kita sebagai orang Islam tak ada ngumngai kecek benda puai, kerana kita ngaji ada hukum akal kita. Kita tahu kata benda tu benda tak ada mustahil po kali. Ni sebab tu kalau berlaku benda tu pelak situ pelak sini, tu baik situ wah tu baik buah jadi pelak-pelak, tak ada kena duk gi semua, tak ada duk kena pos orang share kapit dak. Anak apa kanda kita orang Islam ni kita tahu kata benda tak ada mustahil. Dan Tuhan kuasa. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Tuhan buat langit bumi lebih besar banyak daripada buat manusia. Sebab tu tak ada masalah perkara kita. Tu. Ya kita kena beza. Pertama, benda hak berlaku kepada awliya illah. Benda hak berlaku pada awliya. Mula-mula benda hak berlaku pada anbiya. Benda hak berlaku pada anbiya ni panggil mukjizat. Orang panggil mukjizat, benda hak berlaku pada awliya panggil karamah. Benda hak berlaku pada orang bukan Islam panggil ihanah. Maka hak berlaku pada anbiya orang panggil mukjizat ni. Apabila orang kafir mencabar tatai Nabi misal, maka Nabi boleh buat benda tu bagi mukjizat. Orang kafir suruh Nabi belah bulat, maka Nabi boleh belah bulat. Maka orang panggil mukjizat. Dan kadang-kadang mukjizat ni tak ada mencabar. Tidak dicabarkan oleh orang kafir. Tapi Tuhan nak tunjuk hak yang berlaku atas tangan atau pada Nabi, supaya dengan air tu di celah-celah jari Nabi SAW. Orang kafir tak ada mencabar benda tu. Tapi benda tu berlaku. Nasi atau makan tak habis-habis dicebok, bubuh tak habis-habis.
Maka itu pun mukjizat Nabi SAW. Pokok kurma nangis, dah batal bunyi suara tiup, maka itu pun mukjizat Nabi SAW. Ada mukjizat untuk nak menetapkan, nak menguatkan iman orang beriman pun ada. Dah. Sebab tu benda tu panggil mukjizat. Kalau berlaku pada orang beriman, maka panggil karamah. Karamah ni keramat tu lah. Orang dulu panggil keramat tu karamah lah. Tapi saya nak oyak sininya, keramat ni sebenarnya lah, keramat al-karamah, besar sekalinya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata keramat saat ni tu mesti berlaku benda pelak-pelak, tidak. Karena sahabat-sahabat Nabi bukan ada berlaku bagai pelak-pelak pun. Sayyidina Abu Bakar tak ada berlaku bagai pelak-pelak. Dah, kalau berlaku pun sikit benar. Sayyidina Umar adalah riwayat setengah-setengah tak ada berlaku bagai pelak-pelak. Dah, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, sahabat semua tak ada mana, tak ada sejarah boleh hipung kata berlaku benda pelak-pelak di atas mereka, tak ada. Dah. Tapi karena apa? Karena karamah sebenar. Kita kena faham keramat hak kita dek kata keramat hak sebenar tu. Apa keramat sebenar? Keramat hak sebenar ni iaitu hak Tuhan sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Al-karamah, karamah hak sebenarnya ialah sesungguhnya orang yang paling keramat, itu makna inna akramakum, orang yang paling karamah di antara kamu atqakum, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha alimun khabir. Lagu mana orang yang paling takwa? Orang yang paling keramat ni orang yang boleh istiqamah, orang yang boleh jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang paling keramat sekali, kerana Tuhan muliakan dia, dapat turut perintah-perintah Allah. Wal hafizuna li hududillah, orang yang boleh jaga hukum-hukum Tuhan. Dan at-taibun, orang yang boleh taubah ila Allah. Al-abidun, orang yang rajin buat amal ibadat. Al-hamidun, orang yang rajin zikir Tuhan, puji Tuhan. As-saihun, orang yang rajin puasa. Dan ar-raki'un, orang yang rajin rokok. As-sajidun, orang yang rajin sujud. Al-amirun bil ma'ruf, orang rajin nak suruh benda baik. Al-nahun 'anil munkar, orang nak larang daripada benda tak molek. Wal hafizuna li hududillah, orang yang jaga hukum-hukum Tuhan. Dan orang yang keramat kali, orang boleh pergi semaya masjid semua setiap waktu. Dia boleh semaya jemaah di masjid semua setiap waktu, dan dia boleh baca Quran pagi malam. Dia boleh infak, dia boleh buat amal apa Tuhan suruh banyak. Maka orang inna akramakum indallahi atqakum, itu orang yang paling banyak takwa kepada Allah. Orang tu yang paling keramat kali. Kita kena faham situ. Tak semestinya kata nak keramat ni kena boleh jalan tahai. Tak semestinya kata nak boleh keramat ni tu iaitu kena boleh perai tubuh, bedil tak masuk. Dah, bukan. Tu al-karamah sebenarnya keramat tu hawi kita dapat beramal dan kita dapat dekatkan diri kita kepada Allah. Itu keramat yang sebenarnya. Dah. Sebab tu apa ni? Sebab itulah kita kena faham makna karamah, makna keramat ni tu. Dan mukjizat kalau berlaku pada orang bukan Islam ni tu, istidraj, kalau ada Tuhan nak istidraj. Dah. Nak tengok dia boleh buat tu boleh buat ni. Tengok orang nak percaya dia setara mana. Dah. Ada Tuhan istidraj, buat berlaku belak-belak nak dia berasa itu ini pada. Itulah. Habis kat tu. Tu mana fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin.
Maka apabila Nabi Musa saat ni tu fa'alqa 'asah, maka dia pun tengok mukjizat Nabi Musa ni, fa'alqa 'asah, maka Nabi Isa pun lepa tukar dia saat ni, fa idza hiya thu'banun mubin, maka jadilah tukar saat ni thu'banun mubin, jadi ular besar. Tu hak ni jadi mukjizat hak tu hawi kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya mukjizat ni ya berlaku yang mengikut masa tu supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu hawi berlaku mukjizat Quran kerana orang Arab ni fasahah, kecek fasih. Orang Arab kecek sedap, maka turun Quran, maka Quran jadi mukjizat, melemahkan, pakak bingung habis, sehingga Tuhan cabarkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan jika kamu taruh perasaan syak daripada apa kami turunkan di atas hamba kami itu Quran, fa'tu bi suratin min mithlih, maka hendaklah kamu datangkan dengan satu surah seumpamanya, wad'u syuhada'akum min dunillah. Lepas tu pakak panggillah orang hak lain daripada Tuhan, hak panah-panah sat ni, in kuntum sadiqin, kalau fuak mung tu benar-benar orang nak kepada kebenaran sungguh. Tu Quran mencabar ila yaumil qiyamah. Duk tatai sampai hari kiamat. Kita tengok sampai hari ni pun Quran duk tatai lagi, cabar. Dia boleh buat Quran. Sedangkan orang ngaji banyak, habis doktor aksarasat, habis doktor bahagian apa ni literature, atau habis bahagian adab, habis bahagian tu, habis bahagian ni, banyak orang ngaji, pakaklah fak-fak ngaji saat ni tu. Tu pakak fak-fak ngaji semua. Lepas tu buatlah Quran sebuah. Kullu inittama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah, bukan sekadar Tuhan cabarkan di antara manusia sahaja, tapi Tuhan cabarkan biarkan beripung manusia bersama dengan jin hak pandai-pandai untuk buat Al-Quran. Layak tu Nabi Mithlih tak boleh buat. Dan dia kalau mereka pakat nulung sesama mereka tak boleh buat juga. Tu nak ayat kata memang benda yang Allah Subhanahu Wa Taala jadi mukjizat Quran kan masa tu. Dan masa Nabi Musa alaihissalam ni banyak fak-fak sihir pelik-pelik. Dah kita tengoklah ni sihir ni silap mata. Ya ada siap-siap dah. Ada kali dia buat ticu, buat burung tu, burung dok dadah. Sihir ni. Burung dia dok dadah. Burung saat ni. Lepas tu kalau dia buat ular dok dadah. Dia buat hari pian mana tu tak ada witikan dia, ada cara dia lah. Sihir. Dia nampak zahir. Tu orang panggil sihir. Berlaku banyak sihir besar pada masa Nabi Musa alaihissalam ni. Sihir kuat lah. Ada ilmu sihir pula. Ada sihir ni main dengan jin. Ini supaya orang duk main. Kadang-kadang sihir ni nak uwi orang mati, nak uwi orang sakit ke apa semua ada. Tapi tak berlaku benda tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Islam ni suruh kita pagar tubuh. Pagar tubuh.
baca ayat kursi. Nah, baca ayat kursi belum tidur misalnya. Nah, tu dah sebut kan siapa-siapa. Nah, nah, siapa-siapa nak pergi tidur ila firasyih. Ada sebuah hadis kalau siapa nak pergi tidur di atas tempat tidur saat ni, faqra ayatul kursi, maka hendaklah baca kursi, fa innahu la yazal minallahi alaihi hafiz, maka sungguhnya dia tetap ada orang yang jaga daripada Tuhan saat itu. Nah, hatta tusbiha, hingga sampai waktu pagi baca ayat kursi. Takut kena syaitan dan sebagainya. Nah, dan adalah pagar tubuh tu baca ayat kursi, baca ni. Adalah ayat-ayat kalau kita baca sana. Jadi tu orang panggil kerana sihir, dah benar-benar sihir lah ni. Sihir buat boleh kayaknya pakai jin. Pakai jin supaya ada sihir ni nak ada sihir jenis nak ingat ke dia, tapi supaya ngaremo duk gila betina, gila apa ni bukan sihir. Ya orang betina jatuh ni bila dia jatuh cinta ni jadi gila lalu dah, ya tak ada, ya tak tupuan dah tu. Bukan orang kita duk kata sihir, duk kata apa je, bukan benda sihir benda tu. Tu sihir ni orang yang buat ada juga. Sihir ni khilaf ulama, kata setengahnya syirik, kata setengah kabair, dosa besar, supaya buat orang giwak sihir. Kadang-kadang tu sewi kedah orang laku gibuh ambil duit kita tabur dapat kedah. Sebenarnya sihir ni kalau kita tahu, kalau tuai tu tahu tak jadi. Tu. Kalau tuai tak tahu pun tak jadi. Kalau nak jadi pun dengan izin Allah lah. Ya benar lagu ni oleh ke dengan waswah bang. Dengan waswah. Maksud waswah tak ni ya ada perasaan waswah. Supaya kata benda hak nak jadi apa. Jadi itu. Aku ni rasa sepengah orang buat ya aku. Dah mula siap dah. Sebab tu ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu mari saya magai masa magai dulu ada seorang orang panggil babah lalu maksudnya ngaji sikit-sikit klik buka gitu. Lepas tu dia kata duk turut orang, duk kata nak jadi bomo menamu tu lah. Lepas kata kena khianat, duk saing dengan orang tak molek. Lepas tu pula duk duit ke demo tu bersewana tu lah. Tapi kita ni nak oyak dah. Kalau kita ni orang ngaji agama, ngaji tauhid ni, ngaji akidah, ngaji gapo. Kita tahu benda tu benda hak syirik, benda tu hak tak betul, benda hak tak jadi. Kita boleh tahu. Pas saya tanya, sifat 20 tu di mana? Sifat 20. Ni fok kita ni kadang-kadang wahai koya tak? Wahai koya. Koya ke mana? Kalau buat amal banyak nak jadi khamak. Kalau buat amal banyak nak jadi khamak. Ni dia belakang. Tak apa tak. Kalau tu pun Ustaz pergi turun bawah. Itu nak jadi keramat. Buat amal sikit. Ni ya belaka tu. Sepuluh setengah-setengah dia buat amal.
Oh kalau wirid banyak ustaz nak jadi khamak halu. Ya bukan tujuan itu. Bukan tujuan itu. Kita baca zikir, kita baca apa semua. Bukan tujuan kita nak jadi khamak. Saya dah ayat dah terkhamak-khamak tu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling khamak tu orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah tu orang yang paling khamak tu. Bukan ni fak-fak kita kalau buat amal banyak sikit mula nak dikhamak tu. Mula duk mikir kata ada dak malaikat mari mimpi gitu gini ke apa semua. Ni jenis-jenis orang panggil kita duk koyak. Kata gitu ini kali kat syaitan apa lagi. Ada setengah saat ni tu bunyi suara. Ya belaka nyakit belaka tu. Bunyi suara duk kecek gitu ini. Baik tu orang tanya saya bunyi suara kecek. Ada apa? Kita ni suka benda biasa ngomong biasa benda biasa tak tu kalu tu. Bukan aku tu. Kalau buat amal banyak, ngatik banyak, ngatik 1 juta semalam. Tak semestinya kena jadi gitu gini. Tak. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Bagi membuat semua taruh Tuhan ya. Buat amal kerana Allah. Baca Quran. Ni buat kita dengar. Oh baca Quran banyak tak boleh. Kan jadi ising. Siapa Quran ni zikrillah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baca ayat kursi banyak tak boleh. Saya baca ayat kursi banyak molek benar. Kalau gapo tu saya buat. Hak duk jadi, hak duk sebut kata jadi gila ising, gila apa semua ni. Maka hak tu kerana dia nak benda tu. Duk koyak nak jadi gitu gini tu. Maka syaitan masuk, seli masuk. Memesongkan. Kerana buat amal tak ikhlas lillah. Tak ada. Duk nak jadi tu jadi ni. Kalau ada kalau buat amal apa nak jadi bomoh lalu kita. Ruqyah ni, ruqyah tak semestinya di bomoh. Ruqyah kita nak siuk capi ke apa semua. Tu. Kita baca ya ayat apa ada apa ni. Lepas tu orang dah lah atau hawi keberkatan pada dia. Tak ada apa lah tu. Tapi kita kena berhalakkan hak sungguhnya. Dulu tu banyak duk main rekam bet tu. Sebab tu kena betulkan amal kita. Baca hizib ni nak buat orang jadi tu jadi ni. Bukan. Tu hasbu wadhkurullaha wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu sebut Tuhan banyak supaya kamu beruntung di dunia di akhirat. Bukan kita tujuan kita nak jadi orang baik tu orang baik, nak jadi pelak-pelak berlaku ada kita dah. Dan benda hak berlaku saat ni kita tak tahu. Tengok Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi saat ni tu Tuhan wi karamah kemuliaan pada dia sampai hidup 300 tahun dalam gua saat ni duduk tidur bangun tidur balik. Dia tak tahu pun kemuliaan Tuhan wi bila dia bangun saat ni dia tak tahu pun. Ni sebab tu tak semesti pun kata kita saat ni tu nak wa amal semua saat ni nak jadi kamak gitu ini dah. Jangan mikir aku tu. Pak kita wa amalillah ya. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan. Tuhan wi peluang pada kita buat amal, kita muncul tak tu. Tak ada kena duk mikir. Dah. Lillahi ta'ala. Kalau baca Quran sehari 10 juz sehari. Tak ada. Lillah. Kata orang mau baca Quran, baca 10 juz sehari. Lepas tu nak jadi kamak. Dah. Kamak dah. Boleh baca Quran tu kamak dah. Boleh qiyam ayat sujud tu kamak dah. Boleh bangun tahajud setiap malam itu kamak dah. Dia semaya witir semua belum tidur. Kamak dah. Nak kamak aku lagi.
Tu. Sebab tu benda-benda ni lah saya dah tengok banyak mama kita ni. Banyak. Faham? Kita ni kadang-kadang hak ni tu hidup main spesial orang panggil. Hari ni nak tanah tak leh. No, tu tak leh kau ni, tak leh kau tu, tak leh. Allah. Dalam Islam ni tak ada belaka lagi lah tu, tak ada mula lagi. Kerana konsep atau cara mikir dalam Islam ni tu, iaitu dalam Islam ni nak suruh tu ya. Dalam Islam ni tak ada benda-benda lagu tu. Benda-benda tak ada. Ni dah setengah tak ni. Hari Selasa tak boleh, hari tu tak boleh. Islam ni dia panggil masalah kita mula-mula. Kita kena beriman dengan qada dan qadar. So situ. Mula-mula beriman qada dengan qadar. Beriman dengan qada makna benda ni tak akan berlaku melainkan mengikut apa yang ditulis, telah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika Allah yasir likay la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi hak tu hasbuknya tak akan berlaku di dalam bumi ni atau dalam tubuh kita, melainkan apa yang telah tercatat sebelum ada nak berlaku lagi. Itu qada dan qadar. Dan ada sebut pula cara mikir Islam, la yaruddul qada ila du'a. Tak boleh tak Allah nak tolak qada, melainkan doa. Kita ada doa dah. Ada doa. Tak ada. Nabi telah sebut, misal kata siapa-siapa nak tubik daripada rumah, baca bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an azilla aw zalla aw adilla aw dhalla aw adlim aw udlam aw ajhal aw yujhala alayya. Baca doa ni orang itu selamat. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis nak tubik pergi ke mana baca tu selamat. Kerana kita ada doa dah. Doa dah. Tak kira hari ke apa. Tu. Kita nak naik umur. Nak naik umur misal. Maka benda yang sama. Sepok-pok kita ada hari Jumaat tak buat ke? Pada hari Jumaat hari mulia. Ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul Jumaah. Hari yang paling molek di sisi kamu yaumul Jumaah. Hari Jumaat. Jumaat molek. Tu. Jadi benar-benar tafaul tu boleh la Islam. La Islam panggil ada tafaulan. Tafaul ni gapo tafaul? Kalimatun thayyibah. Kalimah yang baik. Kalimah yang molek. Misal kita kata anak kita tak nama Nariyah, maka itu tak ada tafaul, bukan kalimah thayyibah. Nariyah ni mana api. Anak tina Nariyah, api. Tak boleh. Tak Nuriyah, tak apa. Cahaya. Nariyah ni api. Maka itu bukan tafaul. Tafaul ni tak nama rahmah. Misal. Maka rahmah ni sia belah, kasih sayang. Maka mudah-mudahan anak kita saat ni tu jadi rahmat. Atau kita tak nama. Sebab tu Sayyidina Ali mula-mula nak letak anak dia Hasan Hussein, nak letak nama Harb. Maka Nabi SAW tak saya letak, Nabi suruh letak nama Hasan. Hak sore lagi pula adik pula Hussein. Jadi Hasan tafaul, lima molek. Hasan molek, juruh elok, maka molek. Hussein sama juga. Maknanya kalimah yang molek, kalimat thayyibah.
Ni. Sebab tu tak ada lah Islam. Pasal ngomngai, pasal gapo tak ada. Nah, payah ada lah. Sebab tu kita nak buat air tawar. Bukan tak ada lah Islam. Boleh ruqyah. Siup di atas air ke apa semua. Tapi ada cupcake dia lah. Lepas tu pula, kita nak capi, bukan tak boleh ruqyah. Ruqyah ni boleh. Baca ayat kursi, baca gapo boleh. Tak masalah perkara. Benar-benar lagu ni ia ada limit dia. Ada telajak melampau dah. Sebab tu kita kena faham benda-benda ni. Ada default kita ni tak faham benda ni. Tak faham. Kita gitu. Ni hak telajak hari hak ni tu. Oh telajak. Nak tane tu tak boleh hadak kot, tu tak boleh hadak kot ni. Allah astagfirullahalazim. Kita ada Tuhan. Kita ada doa. Benda tu kalau kita berkata taksir, nak beli barang tak boleh, kita Allah. Mau tubik kereta ni. Boleh tubik hari ke apa. Kita ada doa. Tapi adalah orang panggil hak kita nak tafaul sebab kita tubik hari senang misalkan hari hak beranak Nabi, hari molek lah. Lepas tu pula kita nak tubik apa tafaul panggil hari hak molek-molek. Ada apa? Hak tu tafaul. Sebab tu fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Nabi Musa capok tukak tu kan. Maka jadi ular besar. Ular. Tu di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam, iaitu tukak jadi ular. Wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda lin-nadhirin. Dan ia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya putih bersinar-sinar bagi orang yang melihatnya. Jadi ada juga mukjizat Nabi Musa ni, mukjizat tangan putih. Tangan jadi putih macam cerah. Tu di antara mukjizat yang berlaku pada Nabi Musa alaihissalam. Tu. Itu menunjuk di atas benarnya Nabi Musa alaihissalam. Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun inna hadha lasahirun mubin. Lasahirun alim. Berkatalah ketua-ketua dari kaum Fir'aun, sungguhnya orang ini Musa ni ialah seorang ahli sihir yang mahir. Kita cuba tengok orang duk sihir boleh buat duit misal. Awak apa dia kalau dia boleh buat duit? Apa dia sendiri tak buat duit lalu? Kena mari duk sihir nak buat orang bayar pula duit. Pada fikir situ ya, kalau kira agak. Tu makna kata ia silap mata ya, tipu ya. Supaya ada orang duk sihir buat kerak tubuh, kerak gapo semua saat ni tu tipu belaka, silap mata belaka. Benar-benar lagu ni orang panggil silap mata. Maka ketua-ketua Fir'aun daripada kaum Fir'aun saat itu, dia kata Nabi Musa ni seorang ahli sihir yang mahir. Ahli sihir lah. Lepas dah tu qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Mereka berkata, tunggulah dia dan saudaranya daripada dia jatuh sebarang hukuman. Tak usah lagi lah. Serta utuslah ke mana-mana di merata-rata negeri Mesir untuk mengumpulkan ahli sihir. Lepas tu suruh panggil ahli sihir mari belakang. Tu suruh pak ahli sihir mari belakang, hantar ke semua masa tu. Kerana pak sihir banyak masa tu ke. Ya'tuka bikulli sahirin alim, yang kelak akan membawa kepada kamu segala ahli sihir yang mahir. Bakal panggil besar-besar lah, orang penuh akak nak tunggu pada masa tu, akak nak tengok.
Faja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibun. Dan datanglah ahli-ahli sihir itu kepada Fir'aun, lalu berkata, sungguhkah kami akan beroleh upah kalau kami dapat mengalahkannya. Pakak panggil semua nak makan upah Fir'aun lah. Allah. Lah ni pun seperti juga. Benda-benda duk berlaku lah ni seperti juga. Tapi lah ni orang panggil, ya lah ni tu teknologi dah. Teknologi lah ni supaya benda-benda hak tak boleh jadi tu boleh jadi melalui teknologi. Learning tu sebab tu manusia ni ya apa kata dia guna ilmu kadang-kadang supaya dengan hak learning ni apa kata ya ada ilmu ada gapo hak ni ya telajak melampau gi siapa pergi kata tak ada bergantung dengan Tuhan pula ya gi kono pula manusia aku tu manusia lagu ni ya kah gitu tu benda-benda pelik-pelik percaya benda tu lah ni tak percaya ya jadi tak percaya pula jadi ilhad orang panggil jadi ilhad ni tak percaya ke Tuhan pula lah ni ya terbalik kau tu pula tu ya terbalik kau tu pula lah ni tu kau tu tak percaya kau ni tak percaya siapa kata tak percaya ke Tuhan pula hawa ya ada ilmu ke apa kata ya ada ilmu ya sombong pula hak ni benda-benda hak berlaku ya di lagu tu dulu kalau tak ada ilmu cahaya belaka orang sebab orang jahil orang tak ada ilmu kak orang sahih orang kapal semua cahaya belaka apa kata ya ada ilmu banyak ya tak percaya langsung pula siapa kata tak percaya ke Tuhan pula tu qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Fir'aun menjawab, benar kamu akan mendapat upah dan kamu sungguhnya akan menjadi dari orang-orang yang didamping denganku, yang damping denganku. Lepas tu nak upah pula tu. Upah pula. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Mereka berkata, hei Musa, akaukah yang akan mencapakkan tongkatmu lebih dulu atau kami yang akan mencapakkan lebih dulu? Lepas tu pakak tanya, Musa, nak capak dulu ke pak kami dulu? Capak tongkat saat ni. Qala alquh. Nabi Musa kata, "Fuakmu lah. Capakkanlah kamu dulu." Falamma alqau saharu ayunan nas. Maka apabila mereka mencapakkan tukat-tukat dan tali masing-masing, mereka menyilap mata orang ramai. Wastarhabuhum, dan menjadikan orang-orang itu merasa gerun. Lepas tu pada masa tu pada capok banyak wak nampak di mata ya. Benda tak jadi pun. Nampak mata tu kata jadi ular. Dah wak orang rasa takut. Ni benda ni saya dah tengok kau saya kita udak-udak dulu banyak. Kok nak hak ni tu. Saya duk kau saya budak-budak dulu kau kita udak-udak dulu kau. Nak jahat Allah. Nya mari ingat ulang apa sihir belaka. Pahak kita pelik kita tak mikir satu. Fok yo hok mari. Itu je pelik-pelik apa saya jual ubat. Nak jual ubat tu sihir dulu. Kap no orang likung. Tu siapa gitu tu. Oh kata sihir. Sudah sihir. Apa kata sihir sudah ni kak. Jual ubat. Wak duit, wak apa sihir. Wak apa wak duit ni? Wak duit kata kena duk sihir lah. Pakai wak sendiri je duitnya. Ni.
Ni dia buat silap mata ya sebenarnya. Silap mata. Winapok kata sihir. Tu. Lepas tu waja'u bisihrin azim. Mereka melakukan sihir yang besar, keadaan dan caranya. Wa awhayna ila Musa an alqi 'asak. Dan kami pun wahyukan kepada Nabi Musa, capakkanlah tongkatmu. Maka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura ada-adakan dengan sihir mereka. Tongkat Nabi Musa telan makan habis. Tu. Tongkat Nabi Musa saat itu. Ni panggil mukjizat tu, mukjizat. Benda mencarikan adab. Jadi mukjizat Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam. Dan Tuhan wahyu kepada Nabi Musa suruh capak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun. Maka sabitlah kebenaran mukjizat Nabi Musa dan batallah sihir yang mereka telah lakukan. Lepas tu habis, tak ada. Inilah ayat hak Tuhan kuasa. Manusia ni duk sihir gitu manusia ni. Tapi dia bagi hak Tuhan kak. Acuh habis. Ini ayat sihir ni sebenarnya kalau kita saat ni tak peduli ya jenis sihir ni adalah sihir dengan jin apa ya ada juga. Dan sihir silap mata pun ada juga. Tu pun dia guna juga jin syaitan ni kadang-kadang ya. Lepas tu jin syaitan ni ya kaedah dia kita kita jangan padu bagi Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika an yahdurun. Minta Tuhan, aku minta jauh dengan Engkau ya Allah daripada bisikan syaitan, waswas syaitan. Jangan ada waswas syaitan, tak tu ialah kitanya. Jangan ada waswas syaitan. Minta jauh daripada benda-benda lagu ni. Fagulibu hunalika wa qalabu sagirin. Maka oleh itu kalahlah Firaun dan ketua-ketua kaumnya di situ. Dan kembalilah mereka dengan keadaan yang hina. Patahlah habis. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Dan kemenangan Nabi Musa menjadikan ahli sihir itu dengan sendirinya merebahkan diri mereka sujud. Kok sihir saat itu pakai sujud? Kalau qalu amanna bi rabbil alamin, sambil berkata kami beriman pada Tuhan sekalian alam. Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Itulah sahaja pada hari ini. Saya duk amsafir. Kita buat apa kita mampulah. Sekat kita dare bagi. Sekat kita dare. Taninya pukul 7.30. Ada gapo nak tanya boleh lagi. 0811 89 25 08 0811 89 25 08. Saya nak tengok kalau ada Nabi Harun. Tengok. InsyaAllah apa ni, siapa-siapa nak pergi haji tu ada lagi ada lagi lah ni tu. Baba non terungkap Sao Klang Kong Ban Dai Mai Tie Kong Ban
tidur tengah boleh tak? Tak ada apa tidur tengah, tiada tengah tak masalah apa. Baca ayat kursi, baca apa tak apa. Jangan takut syaitan ke apa duduk tengah gitu. Tak ada masalah apa lah. Terima kasih semua yang masuk banyak tu sajalah pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lah esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.